Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia serta Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Dalam masa beberapa hari sahaja lagi, negara ini khasnya dan umat Islam di seluruh dunia amnya akan menyambut ketibaan awal tahun 1442 Hijrah. Tumpuan utama majlis tersebut akan berlangsung di Jamiah Seri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, pagi tadi berlangsung raptai penuh bagi majlis tersebut. Tema sambutan tahun ini, generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat. Hadir yang amat mulia Pengiran Lela Jatria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain. Majlis pada kali ini tidak banyak perbezaan di tahun-tahun yang sudah. Bahkan majlis pada kali ini kita buat secara ringkas sahaja. Antara pengisian jutara yang kami adakan seperti bacaan doa akhir tahun. Selepas itu kita akan menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan selepas itu diikuti dengan bacaan doa awal tahun 1442 Hijrah dan seterusnya selepas itu akan diadakan sembahyang solat hajat berjemaah. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 142 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, kes yang sembuh 139 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mendatori 697 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mendatori sejak Mac 2020 4,287 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 225 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah 47,397 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC memaklumkan kepada orang ramai bahawa mulai hari ini pengusaha-pengusaha pengangkutan awam dibenarkan untuk beroperasi pada kadar kapasiti penumpang seperti biasa, iaitu 100% daripada 50% sebelum ini. Para pengusaha dan penumpang diingatkan supaya terus mematuhi semua arahan dan nasihat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari masa ke semasa. Dalam garis pandu bagi penggunaan pengangkutan awam bagi langkah-langkah pengawalan wabak COVID-19 yang dikemas kini yang dimaklumkan semasa sidang media pada 13 Ogos lalu, antara lain mengingatkan para pengusaha hendaklah menyediakan kod QR Blue Health
di pintu masuk dan dalam kenderaan. Manakala penumpang dikehendaki mengimbas kod QR BruHealth sebelum menaiki bas. Hanya penumpang yang mempunyai kod hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk menaiki bas. Pemakaian sungkup muka dimestikan semasa berada dalam bas sepanjang perjalanan dan pemandu serta konduktor bas disaran untuk tidak menerima penumpang melebihi kapasiti tempat duduk dan tidak menerima penumpang tambahan untuk berdiri dalam bas-bas pengangkutan awam sepanjang perjalanan. Garis pandu yang lengkap boleh didapati dan dimuat turun melalui laman sesawang Jabatan Pengangkutan Darat JPD di www.jpd.pn. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengingatkan kepada para pengusaha pengangkutan awam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Di bawah pelaksanaan Pelan De-eskalation fasa ketiga bagi pawagam yang bermula hari ini, semua pawagam dibenarkan untuk menjalankan operasi perniagaan dengan memastikan penjarakan fizikal dan sosial sekurang-kurangnya satu tempat duduk. Auda kembali selepas ini dengan bahan tersebut dan bahan-bahan yang lain. Sementara itu, pawagam-pawagam kini dibenarkan beroperasi dengan 80% kapasiti dalam satu-satu masa dari jumlah kapasiti biasa ruang pawagam. Di bawah pelaksanaan Pelan De-eskalation fasa ketiga bagi pawagam yang bermula hari ini, semua pawagam dibenarkan untuk menjalankan operasi perniagaan dengan memastikan penjarakan fizikal dan sosial sekurang-kurangnya satu tempat duduk. Bagaimanapun, pengunjung yang datang dalam kumpulan adalah dibenarkan duduk berdekatan. Fasa ketiga ini, pengunjung berumur 12 tahun ke bawah kini dibenarkan untuk memasuki pawagam. Hanya pengunjung yang mempunyai kod warna hijau atau kuning akan dibenarkan masuk. Orang ramai yang berhasrat untuk memasuki pawagam perlu membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu dan membeli tiket secara dalam talian atau menghubungi penjual tiket wayang. Dengan penambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial ini, para pengendali pawagam perlu memastikan para pengunjung sentiasa memakai sungkup muka, tempat duduk dijarakkan satu kerusi, pekerja dan pengunjung dalam keadaan sihat dan membuat pengesanan kod QR sebelum masuk dan keluar dari Dewan Pawagam. Para pengusaha pawagam pula perlu menyediakan pensanitasi cecair pembasmi kuman. Para pemilik atau pengusaha pawagam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Pelaksanaan Pelan De-eskalation bagi premis-premis makanan seperti restoran, kafe dan food court adalah kekal berada dalam fasa keempat dengan mengikuti garis panduan dari Kementerian Kesihatan. Bermula hari ini, penyediaan makanan secara bufet adalah dibenarkan dengan syarat makanan bufet dihidangkan oleh pekerja premis makanan. Tengah hari tadi, kru RTB meninjau pelaksanaan Pelan De-eskalation bagi penyediaan makanan secara bufet di Kafe Hotel Al-Afiah, Kulab. Semasa ditemu bual, Awangku Muhammad Amir Sazrin bin Pengiran Haji Abdul Rahman, pengurus operasi makanan dan minuman Kafe Hotel Al-Afiah berkata, pihak mereka amat mengutamakan beberapa langkah keselamatan termasuk pemeriksaan suhu badan, mengimbas QR code dan menyediakan pensanitasi tangan bagi para pengunjung. Pada masa ini, penyediaan makanan secara bufet kini telah dibukakan kepada orang ramai dengan mengambil kira SOP yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Bagi para pelanggan yang ingin dine-in di kafe kami, disarankan untuk membuat tempahan awal terlebih dahulu bagi memastikan keberadaan tempat yang disediakan. Di samping itu juga kami pihak kafe memastikan sentiasa mematuhi SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Para pekerja kafe akan sentiasa memakai sungkup muka dan sarung tangan.
Mahasiswa dan mahasiswi tahun 1 Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menerima mushaf Brunei Darussalam dan terjemahan yang diinfakkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Penyerahan mushaf tersebut diadakan dalam Majlis Program Kepimpinan Syahsiah MIB yang diadakan di Dewan Terbiah Kupu SB. Penyerahan mushaf kepada para mahasiswa disempurnakan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais, sementara mushaf bagi para mahasiswi diserahkan oleh Datin Dr. Haji Nurhira binti Haji Nur Kasih, pemangku penolong Rais Kupu SB. Majlis disaksikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Pasar, Rais Kupu SB. 2 buah syarikat dan 7 individu terdiri daripada 4 warga negara tempatan dan 3 warga asing didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Syarikat MAL Star Enterprise Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM200 kerana didapati membuang bekas kotak-kotak terpakai di kawasan Kulap, sementara syarikat PSP Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM500 kerana melonggokkan dan meninggalkan bekas bahan binaan di kawasan Kampung Jaya Setia Berakas. Sementara itu, 7 individu dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil di kawasan Menglait Gadong, Tasik Meradun dan Gadong semasa operasi bersih yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Syarikat-syarikat dan individu-individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun dalam tempoh 7 hari. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja asing dilaporkan lari dari majikan. Muhammad Mansur Alam, 30 tahun, warga negara Bangladesh, memiliki nombor kad pintar 51404596 berwarna hijau dilaporkan lari dari majikan. Individu yang mempunyai maklumat keberadaannya diminta menghubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan melalui talian telefon 224-2334 atau hubungi talian kecemasan 993 atau balai-balai polis yang berdekatan.